Buletin Didik 15 November bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menetapkan sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 akan bermula pada 2 Januari hingga 20 Mac tahun depan bagi sekolah di Negeri Kumpulan A. Manakala bagi sekolah dalam Negeri Kumpulan B akan bermula pada 3 Januari hingga 20 Mac 2022. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin dalam perkongsiannya di Facebook berkata, negeri yang berada dalam kumpulan A ialah Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Negeri kumpulan B pula ialah Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Kalender akademik sesi 2022-2023 akan bermula pada 21 Mac 2022 hingga 11 Mac 2023 bagi sekolah di Negeri Kumpulan A dan 21 Mac 2022 hingga 12 Mac 2023 bagi sekolah di Negeri Kumpulan B. Maklumat lanjut mengenai sesi persekolahan dan kalender akademik boleh dimuat turun melalui laman sesawang KPM mulai hari ini. Dalam pada itu, KPM menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama ACCA Malaysia. Ia telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid. Pemeteraian MOU ini bertujuan meneruskan kerjasama antara bahagian matrikulasi dengan ACCA Malaysia dan UiTM dalam pelaksanaan jurusan perakaunan profesional. Setakat ini, program matrikulasi telah berjaya melahirkan 3 kohort penuntut jurusan perakaunan profesional dengan 100% penuntut ini berjaya meneruskan pengajian dalam program profesional ACCA dan perakaunan di UiTM. Antara kejayaan yang membanggakan ialah pencapaian bekas pelajar kohort 1 2018 2019 JP Pro iaitu Hana Muntaza Ahmad Mursyidi yang mendapat tempat pertama Malaysia dan tempat pertama dunia dalam kertas Financial Management. Manakala Nur Izzah Zarifah Muhammad Zahir yang mendapat tempat pertama Malaysia dan tempat ketiga dunia untuk kertas yang sama. Lebih 460,000 murid tahun 5 dan 6 di seluruh negara mula menduduki penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah 2021 siang tadi. Ia dijalankan serentak sehingga 30 November ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain itu adalah penilaian secara lisan menggantikan peperiksaan subjek bertulis. Selain murid menduduki ujian secara bersemuka, pelaksanaan penilaian bersepadu itu turut dilaksanakan secara dalam talian sesuai dengan norma baharu. Beliau berkata demikian selepas meninjau perjalanan penilaian itu di Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Saidina Usman bin Affan di Ibu Negara siang tadi. Sejumlah 304 murid tahun 5 dan 6 menjalani penilaian di sekolah itu membabitkan 45 guru sebagai penilai. Keputusan penilaian ini akan dapat diketahui hujung tahun ini untuk diguna pakai bagi kemasukan pelajar ke sekolah menengah nanti. MP Kafah yang pertama kali dilaksanakan terdiri daripada 2 bahagian iaitu kaedah penilaian secara lisan kepada calon berdaftar berdasarkan silibus kurikulum Kafah Jakim bermula dari tahun 3 hingga tahun 5 yang memperuntukkan markah 75%. Bahagian kedua yang memperuntukkan 25% pula terdiri daripada penilaian merangkumi nilai, sahsia, kehadiran, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, hasil kerja serta komitmen calon. Dalam usaha menghasilkan graduan kolej vokasional yang berkualiti sekaligus mempunyai kebolehpasaran, kebolehkerjaan dan kebolehgajian yang tinggi, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan transformasi pendidikan vokasional TPV. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, ia juga dapat memenuhi keperluan revolusi industri 4.0. Jelas beliau, TPV telah mengubah lanskap pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam memastikan kelangsungan pendidikan itu sebagai aliran perdana sejak 2012. Tambahnya, KPM komited dalam meningkatkan akses serta kesaksamaan pendidikan khususnya bagi kumpulan murid yang meminati bidang kemahiran TVET. Antara program yang disediakan ialah program Diploma Vocational Malaysia, DVM dan program Sijil Kemahiran Malaysia, SKM.
Pelajar juga akan memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan on-the-job training OJT dalam tempoh pengajian bagi menepati keperluan industri yang dicuburi. Dalam pada itu, program kesedaran dan kempen bersama pelbagai pihak turut dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman dan penerimaan masyarakat berhubung pendidikan TVET. Dr. Razi berkata demikian menerusi jawapan lisannya kepada soalan Ahli Parlimen Seri Gading, Datuk Dr. Syarudin Mat Saleh di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, seorang pelajar jurusan Bakery dan Pastry College Vocational Keningau Sabah telah membentangkan resepi kuih yang diinovasikannya daripada kuih Puteri Ayu pada satu persidangan antarabangsa secara dalam talian. Persidangan antarabangsa kajian saintifik itu berlangsung 6 November lalu. Anjuran Nakhichevan State University menampilkan hampir 80 pembentangan dari pelbagai negara. Diana Abbey telah mencipta resepi baharu bagi kuih Puteri Ayu apabila dia berjaya menggantikan perisa pandan kuih dengan perisa buah betik. Dia mengemukakan hujah bahawa buah betik senang diperolehi memandangkan ia tumbuh liar di negara beriklim tropika, namun sering menjadi bahan makanan terbuang kerana kurangnya penggunaan produk organik itu. Selain itu, masyarakat masa kini semakin kurang berminat dengan kuih tradisional yang seharusnya dijadikan warisan budaya. Justru pelajar ini mengambil keputusan untuk mencipta variasi kuih Puteri Ayu yang baharu dengan berasaskan buah tersebut. Melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kadang-kala dianggap membebankan dari segi kos. Mengambil kira yuran pengajian, kos sara hidup serta penginapan, ramai pelajar terus menyimpan hasrat untuk meneruskan pengajian biarpun cemerlang dalam akademik. Untuk itu, Majlis Amanah Rakyat MARA bersedia membantu menyelahkan potensi pelajar dengan menyediakan tawaran pinjaman pelajaran. Bagi pelajar lepasan SPM, terdapat beberapa skim yang ditawarkan bahagian pinjaman MARA seperti yang dikongsikan dalam Jelajah Pendidikan Selangkah ke Universiti, anjuran Yayasan Pelajaran MARA dengan kerjasama MARA Negeri Sarawak. Untuk pelajar cemerlang yang memperoleh 6A dan ke atas dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, mereka boleh mengikuti Young Talent Program. Program khas ini menyediakan pinjaman dari peringkat sijil hingga ijazah sarjana muda. Selain itu, terdapat program TESP bagi pelajar peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Pelajar yang mengikuti program ini boleh memohon untuk pembiayaan yuran sepanjang pengajian dan bantuan sara hidup. Lebih menarik, program TESP menawarkan pembayaran semula pinjaman sehingga 10% bergantung kepada tahap pencapaian akademik masing-masing. Jadi, kalau adik-adik nak mohon macam mana? Yang pertama, adik kena ada surat tawaran pengajian. Okey, sebab apa nak bagi tahu? Untuk peringkat diploma, MARA hanya menaja bagi pelajar-pelajar yang menyambung pengajian di IPMA. Apa itu? Ikmani Institusi Pengajian MARA. Diploma kena faham iaitu sambung mana? UniKL, KUPTM, KPTM dan GMI sahaja. Itu untuk TESP tadi. Okey. Tetapi bagi peringkat degree, okey, MARA telah membuka sejak 2 tahun ni MARA dah buka, kita dah bagi pinjaman untuk Universiti Awam, GLU, IPTS. Universiti Awam ni macam contoh UiTM, Uniza, dekat Melaka tu kita ada dekat Sarawak, UMS, Universiti Malaysia Sarawak. Selain itu, program IESP menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar Institut Pengajian MARA menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di universiti tempatan atau luar negara. Program World Top University memberi peluang kepada pelajar-pelajar lepasan diploma untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di salah satu daripada 30 institusi terbaik dunia. Untuk postgraduate ni, untuk peringkat degree, master dan PhD, kita ada satu program iaitu Graduate Excellent Program, GREP ni. MARA ada menyediakan pinjaman pelajaran bagi peringkat master dan PhD. PhD ni kira doctorate lah, Doctor of Philosophy. So master ada, PhD ada. So yang ini adik-adik kena boleh mohon
di dalam negara ataupun luar negara. Peringkat master pun boleh, peringkat PhD. Maknanya kalau adik dah ada ijazah, adik nak sama peringkat master. So adik-adik boleh mohon di program GREP ni untuk dalam negara ataupun luar negara. Sama juga PhD dalam negara atau luar negara. Dia ada peringkat umur dia di bawah umur 45 dan 40 dan tempoh pengajiannya dalam masa 3 tahun ke 4 tahun untuk setiap sama ada untuk peringkat master dan PhD. Tawaran untuk menyambung pengajian di universiti tidak kira tempatan atau luar negara adalah satu peluang keemasan yang sepatutnya disahut oleh setiap individu. Apa yang boleh kita lakukan? Kita bina skill. Yang saya kata, skill kepimpinan, skill kerja dalam berpasukan, skill komunikasi, buat public speaking, buat kerja-kerja dengan gotong royong, apa semua. Terlibatkan diri kita. Okey? Kita bina network dengan ramai orang. Bila kita berada di universiti nanti, okey, kita kena faham pensyarah-pensyarah yang ada di sana, walaupun dia bukan mengajar kita, bina rangkaian network, ya. Biar dia tahu kita ni orang yang macam bina network, sebab bila kita masuk ke alam pekerjaan nanti, mereka-mereka ini kita perlukan. German Malaysia Institute GMI adalah salah satu institut di bawah IPMA yang menawarkan pinjaman menerusi Young Talent Program. Falsafah latihan kami yang menitik beratkan praktikal sebanyak 60 hingga 70% dan teori 30 hingga 40%. Di mana training atau di mana latihan ini juga mengadaptasikan konsep problem based learning, project based learning dan product based learning. Sebagai salah sebuah institusi yang unggul, GMI membuktikan kadar kebolehpasaran yang tinggi sehingga 93%. Kira-kira 800,000 atau 77.75% peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sudah menyelesaikan pinjaman mereka. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata 15.5 bilion ringgit diterima menerusi pembayaran balik. Dengan jumlah hampir 800,000 peminjam telah selesaikan pinjaman. 400,000 peminjam sedang membuat bayaran balik secara konsisten mengikut jadual pembayaran tersebut dan seramai 700,000 lebih kurang peminjam membuat bayaran balik tetapi tidak konsisten. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni mengenai status terkini pembayaran balik pinjaman PTPTN dan kemampuan memberi pinjaman masa depan. Menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan mengenai tindakan perundangan dikenakan kepada peminjam pula, Datuk Seri Noraini berkata PTPTN sentiasa bersedia berbincang bagi membantu peminjam membuat bayaran balik mengikut keupayaan kewangan individu terbabit. Austria hari ini menguatkuasakan Sukatan Pergerakan terhadap kira-kira 2 juta rakyatnya yang tidak divaksinasi susulan lonjakan jangkitan COVID-19 kebelakangan ini. Chancellor Austria Alexander Schallenberg menegaskan pihaknya tidak mengambil ringan tindakan itu yang disifatkan sebagai satu keperluan. Mereka yang tidak lengkap divaksinasi hanya dibenar keluar rumah untuk tujuan terhad seperti bekerja atau membeli makanan. Austria hanya mencatat sekitar 65% populasi yang lengkap vaksinasi, antara kadar paling rendah di Eropah Barat. Manakala kadar jangkitan kini adalah lebih 800 kes untuk 100,000 penduduk, iaitu antara yang tertinggi di Eropah. Secara keseluruhannya juga, Eropah sekali lagi jadi rantau paling teruk terjejas akibat pandemik COVID-19. Beberapa negara terpaksa melaksanakan kembali Sekatan Pergerakan selain memberi amaran mengenai peningkatan kes.
Sensasi pop BTS dan Ed Sheeran menang besar di Anugerah Muzik Eropah MTV awal hari ini. BTS memenangi kesemua pencalonan sekaligus membawa pulang 4 trofi, manakala Ed Sheeran menang 2 anugerah utama termasuk artis terbaik. BTS bagaimanapun tidak hadir di majlis yang berlangsung di Budapest, Hungary. Kumpulan K-pop itu adalah artis yang mencatat kemenangan paling banyak tahun ini, iaitu kumpulan terbaik, artis K-pop terbaik dan artis dengan jumlah peminat paling ramai. Mereka juga mengungguli pencalonan baharu, iaitu kumpulan K-pop terbaik mengalahkan Lisa dan Rosie Blackpink, Monsta X, NCT 127 serta Twice. Sheeran yang juga membuat persembahan pembukaan dinamakan artis terbaik, manakala lagu nyanyiannya Bad Habits menang lagu terbaik. Lagu Your Power yang dibawakan bintang muda Britain Billie Eilish pula diundi sebagai video yang membawa kebaikan. Dan Taylor Swift serta kumpulan aespa masing-masing diundi sebagai artis tempatan pilihan untuk Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Sementara itu, aespa dan ITZY antara yang membuat persembahan di World K-pop Concert di Goyang, Korea Selatan. Ia turut dimeriahkan Simon Dominic dan Loco, NCT Dream dan Key daripada SHINee. Konsert sempena Festival Budaya Korea atau K-Culture ini adalah anjuran bersama Kementerian Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan Korea Selatan. 일단 위드 코로나로 이렇게 콘서트를 올 수 있게 됐는데 뭐 함성 못 지르거나 그건 좀 아쉽지만 그 와중에도 이렇게 콘서트를 진행할 수 있는 거에 좋은 것 같아요. 오랜만에 보러 와서 너무 떨리고요. 코로나 있는 동안 이런 대규모 콘서트 보러 오지 못해서 속상했는데 보러 오게 돼서 좋은 것 같아요. 그래요 저는. Ia dihadiri kira-kira 3,000 penonton di Dewan dan 150,000 lagi yang menonton secara maya. Kelaporan sukan, suku akhir pertama saingan bola sepak Piala Malaysia bermula malam semalam menyaksikan kegagalan 3 pasukan memanfaatkan kelebihan gelanggang sendiri. Cuma Terengganu FC menarik nafas lega mengatasi tentangan hebat Sarawak United di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Suku akhir kedua dijadual berlangsung Khamis ini. Tampak agak selesa menjelang suku akhir kedua, Kuala Lumpur City yang berkelebihan 2 gol selepas menewaskan juara Piala Malaysia 33 kali Selangor FC. Manakala masih ada ruang buat Sarawak United dan Sabah FC bangkit selepas masing-masing tewas tipis. Cuma tugas sukar buat Kedah Darul Aman KDA FC apabila berdepan JDT di gelanggang lawan. Perlawanan tumpuan suku akhir pertama Piala Malaysia nyata terarah kepada pertembungan juara bertahan JDT menentang Kedah di Stadium Darul Aman Al-Ustar. Pertarungan dihangatkan lagi dengan cerita panas di luar padang yang membabitkan kepimpinan kedua-dua pasukan. Meskipun tampil dengan kesungguhan memburu jaringan, ketumpulan jentera serangan nyata mengecewakan. Peluang terbaik JDT menerusi sepakan percuma yang diambil Bergson da Silva, namun penjaga gol tuan rumah Muhammad Syahri tangkas menyelamatkan keadaan. Giliran Kedah bertandang ke gelanggang kebal JDT Stadium Sultan Ibrahim adalah pada suku akhir kedua Khamis ini. Turut gagal memanfaatkan aksi di arena sendiri, Selangor FC yang tewas di tangan Kuala Lumpur City. Seawal minit ke-14, Selangor FC ketinggalan menerusi tandukan Romel Morales selepas gagal menghalang serangan balas Kuala Lumpur City. Permainan tambah rancak selepas itu dengan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Namun 9 minit sebelum whistle penamat, Kuala Lumpur City mengukuhkan kedudukan apabila menjaringkan gol kedua hasil percubaan menarik pemain gantian Hadin Azman. Bagi Terengganu FC, kemenangan tipis ke atas Sarawak United di gelanggang sendiri pantas menimbulkan kerisauan buat Ketua Jurulatih Nafuzi Zain menjelang suku akhir kedua. Begitupun, Ketua Jurulatih Sarawak United E. Elevarason tetap meletakkan Terengganu FC sebagai pilihan sambil mengkaji kelemahan dan kekuatan lawan sebagai panduan untuk pasukannya bangkit. Pada pertemuan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam semalam, Terengganu FC mencuriakan penyokong apabila pemain kebangsaan Muhammad Faizal Abdul Halim lebih dahulu membolosi gawang Sarawak United minit ke-16.
Namun kesilapan pertahanan tuan rumah Muhammad Syahrul Nizam Ros Hasni tertanduk masuk ke gawang sendiri 5 minit kemudian kembali menyemarakkan tentangan lawan. Bagaimanapun kealpaan benteng Sarawak United pada awal babak kedua pantas dihukum Muhammad Faiz Nasir untuk kemenangan 2-1 Terengganu FC minit ke-51. Suku akhir kedua giliran Sarawak United selaku tuan rumah di Stadium UiTM Shah Alam. Sementara itu, Sabah FC terpaksa akur dengan kekalahan tipis di gelanggang sendiri kepada Melaka United. Dikendalikan dua jurulatih berpengalaman, Dato' Ong Kin Swee dan Zainal Abidin Hassan, aksi rancak diperagakan kedua-dua pasukan. 45 minit pertama, saingan tampak dikuasai Melaka United. Manakala tuan rumah tampil dengan permainan lebih kemas selepas rehat. Namun tuah nyata berpihak kepada Melaka United untuk kemenangan 1-0 hasil jaringan pemain import dari Haiti, Sony Nordic pada minit ke-51. Perlawanan suku akhir kedua dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Ke perlumbaan Formula One Grand Prix Brazil, meskipun bermula di petak ke-10, pelumba pasukan Mercedes-AMG Petronas Lewis Hamilton menampilkan pemanduan mantap untuk muncul juara. Perlumbaan sirkuit ke-19 musim ini berlangsung di Interlagos, Sao Paulo, Brazil. Memulakan perlumbaan di petak utama, seorang lagi pelumba Mercedes-AMG Petronas Valtteri Bottas, manakala Lewis Hamilton di petak ke-10 selepas dikenakan penalti. Pemenang dua saingan terakhir iaitu di Mexico dan Amerika Syarikat, Max Verstappen dari Red Bull Racing Honda nyata mencuri tumpuan apabila pantas mendahului sebaik perlumbaan bermula. Namun pada pertengahan saingan, Hamilton mula mengejar menyaksikan kedua-duanya saling mencabar. Hamilton akhirnya berjaya memintas Verstappen pada pusingan ke-60. Pelumba Britain itu gagal dicabar lagi untuk menamatkan saingan sekaligus merangkul kejuaraan ke-7 musim ini dan ke-101 sepanjang kariernya. Berbaki 3 perlumbaan, Verstappen bagaimanapun masih mendahului dengan 332.5 mata, namun cuma 14 mata di depan Hamilton di tangga kedua. Manakala Mercedes-AMG Petronas kekal mendahului kedudukan teratas kategori pengeluar mengatasi pencabar terdekat Red Bull Racing Honda. Baik, sedutan daripada Festival Buah Delima di Tehran, Iran mengakhiri Buletin Didik. Saya Nolifah Gani, salam hormat dan Assalamualaikum.